Ini adalah saat datang ke segmen baru saya, iaitu Popek Seram Intro. Jadi kita Popek Seram ni adalah kita nak ceritakan kisah-kisah seram yang dialami oleh saya, keluarga saya, sepakat dan orang-orang terdekat. 3 kisah seram. Okay, so kepada yang belum tekan subscribe, sila tekan button subscribe dan tekan on the notification button supaya ia berbunyi. Okay. Sebelum tu kita tutup lampu dulu. So sebenarnya ni bukan tutup lampu pun. Slowkan brightness ring light. Apa benda lah, tak tahu. Ikut agak sikit lah. Okay, macam tak nak situ lah. Okay lah. Boleh lah ni kan. Dia boleh tukar bising. Okay, dia tengah main game. So sorry kalau ada bunyi bising. Abang tengah main game. Jadi kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama, iaitu Mada Kena Himpak. Itu saya memberi tajuk dia adalah Mada Kena Himpak. Mada Kena Himpak. Actually cerita ni baru lagi. Masa aku dengar cerita ni baru berlaku. Tapi masa aku cerita ni dah lama dah berlaku. So mula-mula adalah hari yang biasa. Malam lah. Waktu malam. So mak aku je. Mak aku dia nak tidur lah. Okay, dia nak tidur lah. Okay, dia tengah tidur. Okay, dia tengah tidur. And then suddenly mak aku rasa macam ada orang balik. Tapi itu rasa macam mimpi. Dia rasa macam ada orang balik tu dekat dalam mimpi. Dia rasa lah ada orang balik, macam ada orang buka pintu dan sebagainya. Sebab bilik yang mak aku tidur tu dengan ruang tamu dekat saja, tak jauh. Jadi dengar lah kalau ada bunyi kan. So mak aku assume tu macam papa balik. Papa aku memang selalu balik lambat. Dia selalu keluar malam dan selalu balik pukul lewat lah. Jadi masa tu tiba-tiba ada rasa macam ada orang masuk bilik. Ada orang masuk bilik. Masuk bilik. Rasa macam orang masuk bilik lah. Okay, masuk bilik. Mak aku rasa macam ada orang baring di tepinya. Dia rasa macam ada orang baring, ada orang tidur lah di tepinya. So dia ingat kakak aku tidur. Sebab macam ni, bilik tu dia ada katil dia double decker. So katil double decker, bawah dia besar queen kot, tak tahu. Katil dia besar lah, bawah besar, atas kecil. Kalau tak tahu gambar ni, gambar dia. So itulah contoh dia. So mak aku tidur bawah dengan adik aku. Dia teman adik aku kat bawah lah. 2 orang kat bawah. Dan kakak aku tidur kat atas yang single tu. Bawah besar, atas kecil. Yang atas single seorang. So kakak tidur seorang kat atas. Okay. So mak aku ingat yang tidur kat bawah tu, yang di sebelah dia tu adalah kakak aku. Tapi mak aku lupa yang dia tidur hujung sekali. So impossible ada orang sebelah dia. Dia tidur hujung sekali. Hujung sekali belah kanan. Hujung sekali belah kanan. And dia ada orang sebelah kanan dia. Pelik betul. Impossible ada orang duduk belah kanan. Sebab memang tak ada apa-apa kat situ. Okay, sangat impossible. So tapi masa tu mak aku tak perasan aja. So dia macam buka mata sikit. Dia macam apa ni kakak. Sebab kakak macam mak aku macam dalam hati macam apa ni tiba-tiba pula tidur bawah. Sama tak nak tidur bawah. Macam tu lah. Tapi yang pelik dia, benda tu dia macam bergerak-gerak, macam panas tau. Tak tahu kenapa. Dia macam seperti contoh
Okey, itulah contoh dia. Jadi dia bergerak macam tu lah. Macam tak betul. Dia macam kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah gitu. So tak tahu kenapa, tapi tiba-tiba mak aku rasa macam, oh, ni bukan kakak ni kan. So dia macam tiba-tiba rasa macam, ni bukan kakak ni, macam tu. Macam tu kan. Tiba-tiba ada orang hempap dia secara tiba-tiba. Begitu ni kakak ni, pam, tiba-tiba kena hempap ya. So mak aku pun dah biasa dah kena hempap. Ini biasa. Ini adalah bukan kali pertama kena hempap, banyak kali ya. So ini semua aku dah tahu lah nak buat apa, itu ini. Semua aku terus dan membaca apa yang patut ya. So dah baca bentuk pop terbangun. Senang je. Tak kenapa. Okey, bangun, tiba-tiba terbangun. And then sepatutnya jika kita lepas kena hempap, kita kena kita kena alih tempat tidur ataupun macam pergi minum air sekejap ke, macam buat sesuatu lah, alih tempat tidur ke, macam something like that, supaya dia tak hempap lagi. Tetapi lepas kena hempap, ni apa yang mak aku cakap lah, lepas kena hempap kau akan rasa ngantuk yang teramat sangat. Ngantuk dia macam kau buat kerja 10 hari tak tidur. Ngantuk dia memang macam tu lah. Memang ngantuk ya amat lah. So jadi mak aku macam tak boleh. And then pump dia tidur juga. Dia tidur juga. So and then suddenly yang kali kedua tu pump kena himpak lagi sekali. Itulah. So memang tak boleh tidur macam tu je. Dia kena macam alihkan tempat tidur macam tu, macam tu lah. So mak aku kena himpak lagi sekali buat kali kedua. So dia pun macam meronta baca apa yang patut dan terbangun. Lepas tu mak aku macam, ya Allah, kena bangun ni. Tapi tak boleh, mak aku sangat-sangat ngantuk ya. Jadi pun tidur balik. Dan suddenly tiba-tiba dia kena lagi himpak. Tapi himpak ni luar biasa. Bukan bunyi kambing luar biasa, tapi himpapan yang luar biasa. Dia macam kuat gila lah. Dia macam jangan gelak. Kejap. So hempap yang memang kuat gila lah. Memang kuat gila. Memang kuat gila. Mak aku cuba ronta-ronta dan cuba membaca apa yang patut, tapi tetap tidak boleh ya. Sebab dia memang kuat. Kali ni tak tahulah, mungkin dia macam, oh dia ni hebat, so dia timpap kuat-kuat. So mak aku ada, lepas tu mak aku tak tahu nak buat apa. So mak aku cuba gerakkan lututnya. Dia gerakkan lutut dia, digerakkan. So kan kita tidur mak aku tidur macam ni. Satu lutut diangkat. Okay. So lutut ni mak aku gerakkan. Mak aku rasa lutut tu bergerak, tapi still nampak lutut tu. Gitu. Faham tak? Macam kau gerakkan lutut, kau nampak kan gelap. Kan gelap kan. So nampaklah lutut hitam gelap, bayang-bayang macam tu. So and then kau gerak, mak aku gerakkan lutut, and then dia nampak lutut lagi kat situ. Dia macam, aku dah gerakkan lutut aku, and then kenapa ada lutut lagi kat situ? Tu benda tu ke? So tu memang pelik lah. Tak tahulah, mungkin mak aku rasa bergerak, tapi sebenarnya lutut tu tak bergerak pun. Tak tahulah, I don't know. Then lepas tu mak aku ada juga cuba nak capai adik aku kat sebelah, tapi tidak sampai-sampai. And then lepas tu mak aku nak panggil kakak aku, tapi dia macam benda tu macam slow-slow naik, and then dia cekik kat sini. So mak aku nak panggil kakak aku macam macam tak boleh. Macam panggil kakak kakak mak aku dah jadi kakak. Tapi mak aku macam terdetik macam aku panggil dia pun mana dia dengar kan. Macam dalam hati macam mana dengar kan. Sebab himpak kan, kalau kita kena himpak, manalah orang lain boleh dengar kalau kita menjerit. Tapi Alhamdulillah mak aku dapat bangun ya daripada dia kena himpak tu. Dia pun bangun. Lepas tu bila bangun je, kakak aku terus tuluh. Sebab sabar. Kakak aku terus tuluh. Kakak aku tanya, kenapa ni? Bunyi apa tu? Apa benda tu? Macam tu. Sebab masa yang mak aku panggil kakak aku tu, sebenarnya kakak aku terdengar.
Tapi dia tak dengar tolong. Tolong kakak, tak. Dia tak dengar macam tu. Dia dengar dia dengar macam macam tu lah. Dia dengar macam tu. So kakak aku expect mengigau. Biasalah kan, mengigau macam gitu. So kakak aku ni, siapa pula aku ni? Jangan kelakau. Kita famous ya. So orang banyak call. So sorry lah ya. Okay, kita sambung balik. Okay, kat mana tadi? Okay, kakak aku dengar. Tapi dengar macam macam tu lah. So kakak aku expect mengigau. Aku expect apa malam-malam Tiba macam tu. Aku confirm lah aku expect mengigau kan. So tapi tak tahu kenapa kakak aku bangun and dia suluh. Dia cakap apa benda tu, bunyi apa tu, macam tu lah. Something like that. Macam benda tu macam tu lah. Lepas tu mak aku cakap kat kakak aku macam, kakak ni tak tolong ibu. Bahasa kat ibu, tapi aku bahasa kat korang mak. Tapi ibu lah ya. Kakak ni tak tolong ibu macam tu. Tapi tak tahu kenapa kakak aku tak dengar. Tak tahu kenapa, itu tak faham. And then suddenly mak aku terus tukar tempat tidur ya. Dah serit 3 kali kena, confirm lah tukar tempat tidur ya. Okay, mak aku terus tukar tempat tidur. Tak tidur dekat sebelah adik aku tu. Sebenarnya Masa yang mak aku rasa ada orang balik tu, memang ada orang balik, iaitu ayah aku. Ayah aku memang balik. Tapi ayah aku balik bukan seorang-seorang, tapi dia balik 2 orang. Bukan 2 orang, lagi ada benda ikut, iaitu sesuatu. Hantulah budak. Okay, dia okay, ada benda ikut dia. Sebab masa ayah aku bawa motor, Dia balik bawa motor. So dia tengah bawa motor tu, and then suddenly dia rasa berat kat belakang, macam ada orang naik. So dia macam tengah bawa tu, and then aku tak faham kenapa ayah aku boleh buat dirt je. Kalau aku dah menggelapar, dah baca apa yang patut dah, ya, tapi ayah aku boleh buat dirt je. Tak tahu kenapa. Kalau aku memang aku dah menggelupuh dah kan. Siapa je tak takut ada orang tumpang, berotak dia. And then masa ayah aku masuk rumah, ayah aku lupa nak bagi salam. Jadi benda tu masuk lah, dan mak aku kena. Tapi tak tahulah kenapa mak aku selalu sangat terlibat. Macam benda tu suka kat dia. Tak, bukan kita meminta benda tu suka kat kita. Tidak, janganlah sekali kau suka kat aku. Maksudnya kenapa? Mesti ada sebab kenapa benda tu suka kat aku. Tak tahulah kenapa. Mungkin tak ada daya tarikan, kita tak tahu. Jadi itulah kisahnya Mada Kelihibak. So seterusnya kita akan sambung dengan cerita yang kedua yang bertajuk Kain Putih Ditandas. So cerita ni dialami oleh kakak aku. Ya, kakak aku. Di sekolah dia umur dia sekarang ni umur dia 19. Dia seorang belajar di universiti. So ni cerita ni masa dia dekat sekolah rendah, sekolah menengah silap. Sekolah menengah, which is sekolah menengah aku. Takut. Sekolah menengah kakak aku dulu tu adalah sekolah menengah aku, ya. So cerita dia macam ni. Kakak aku dia tengah dalam kelas, macam hari biasa, sekolah biasa kan. Tak tahu, rasanya masa tu dia form, entah, dah lupa. So dia tengah belajar BI. So masa tu cikgu BI tu sangat boring. Cikgu BI tu boring gila, kakak aku cakap. So masa tu mak aku masa tu kakak aku boring. Dia macam aduh bosan kan. And then kakak aku pun nak pergi tandas dengan kawan kakak aku. Dia nak pergi 2 orang lah kan. So dia pergi 2 orang. So memang kat situ perempuan boleh pergi 2 orang, lelaki boleh pergi seorang je. So kakak aku pergi dengan kawan kakak aku. Nama dia kita letak Lisa. Memandangkan Lisa dah keluar lagu baru, La Lisa Lami. So kita namakan kawan kakak aku Lisa. So nama dia Lisa, okay.
kakak aku and Lisa, dia pun nak pergi tandas lah. Pergi tandas buat apa? Buat bisnes lah. Pergi tandas buat apa? Buat bisnes lah. Okay. So lepas tu kakak aku pun macam minta kendaraan, and dia terus pergi ke tandas lah. Aduh, gatal ni. So tandas tu dekat tingkat 2. Tandas tu dekat tingkat 2. Tandas tu dekat tingkat, kakak aku dekat tingkat 3. So tandas tu dekat tingkat 2. So kakak aku turun bawah and pergi ke tandas tu. Okay. So kakak aku masuk tandas, dan kawan tu mula-mula biasa je pergi masuk dalam bilik air. So aku ada map. I'm the map keeper. So ni dia petanya. Itu dia. Korang mesti nampak terbalik, tapi tak apalah. So sebenarnya tangga dia kan kat sini. Tangga dia dekat sini. Ni naik kat sini, and then turun bawah ni. Kakak aku pergi naik tandas ni, naik tangga ni, turun tangga, and then pergi terus turun pergi ke tandas lah. Tandas ada 3, sinki ada 2 je. Ni 2 ni, 2 benda lah ni sinki. So kakak aku pergi tandas nombor 2 ni, dan Lisa pergi tandas nombor 1. Kakak aku pergi tandas nombor 2, Lisa pergi tandas nombor 1. So and then dah siap. Kakak aku pergi ke cermin nombor 2 ni, and betul tak, biasalah perempuan kan betulkan tudung dan sebagainya. So kawan kakak aku pun pergi, Lisa pun pergi daripada tandas nombor 1 ni, pergi sinki depan dia je lah. So and then tiba-tiba tengah betulkan tudung dan sebagainya tu, tiba-tiba kakak aku daripada cermin ni, pantulan cermin ni boleh nampak tandas nombor 3 tau. Pantulan cermin ni boleh nampak tandas nombor 3. So kakak aku nampak ada, sebab pintu tandas tu terbuka sikit. So siapa je so memang tak ada orang lah. Kalau terbuka sikit, takkanlah orang masuk tandas dia biarkan pintu terbuka sikit kan. Tidaklah, mesti orang akan tutup kan. So maksudnya tak ada orang lah. Pintu tu macam terbuka sikit. So kakak aku nampak daripada cermin ni, kakak aku pandang cermin, dan cermin tu dapat pantulan pergi nombor 3 ni, and nampak ada kain putih lalu masuk ke tandas, macam masuk ke dalam. By the way, kain sekolah perempuan ni, tandas perempuan tak ada warna putih tau. Okay, memang tidak sekali ianya adalah budak. Tidak, kerana kain sekolah budak perempuan adalah biru dan warna lain lah. Tak ada warna putih lah. Senang cerita, memang tak ada warna putih. Kain memang tak ada warna putih. So kakak aku ingat mata kakak aku salah. Korang mesti cakap, alah mata dia salah. Tidak ya, kawan kakak aku pun nampak juga. Dia nampak juga. Mungkin dia pandang cermin kawan kakak aku ni kot, and then dia nampak ada juga. So dia dua-dua nampak. So kakak masa tu, bila kakak aku nampak tu, and then kakak aku pandang cermin. Kakak aku tak pandang muka kawan, tak pandang muka Lisa. Kakak aku pandang cermin Lisa. So kalau kita pandang cermin Lisa, kakak aku pandang cermin Lisa. So Lisa nampak muka kakak aku tengah pandang dia melalui cermin lah. So kakak aku pandang cermin. So Lisa pun pandang cermin, cermin yang sama lah. So dia orang pandang antara each other menerusi pantulan cermin. Korang faham lah, tak faham sudahlah. Cermin, lepas tu dia orang macam akak-akak kening gitu. Macam, faham tak bahasa kening? Korang tahu kan? Aku yakin ramai orang tahu bahasa muka. Bahasa muka dia macam kau nampak tak, macam dia tak adalah cakap kau nampak tak, tidak lah. So kakak aku macam kau boleh baca tau muka orang tu. Macam kau tengok muka orang tu, macam kau boleh tahu apa yang orang tu cuba nak cakap kat kau. Macam kau nampak tak macam tu lah. So lepas tu kakak aku terus macam okey, belah. Kakak aku nak belah lah daripada tandas tu. Dan kakak aku jalan daripada sini, and then
And then Lisa tu pun ikut belakang kawan kakak aku. And kakak aku jalan slow-slow. Sebab kakak aku jangan slow-slow. Sebab kan orang cakap kalau dengan benda-benda ni jangan lari. Cuba buat macam kita tak nampak je lah macam tu. Tapi pas tu kakak tengah lari, tiba macam aduh tak boleh ni kan. Memang tak boleh, memang takut gila macam aku tak boleh lah, aku kena lari. Ni kakak terus lari berambus, dan tinggal Lisa kat belakang. Dan Lisa macam awak tunggu macam tu lah. So gelak lah sikit tu. Rasa bila dah sampai kelas tu macam aku nampak tak nampak. Nampak macam tu. Memang dua-dua nampak lah. So maksudnya mata kakak aku tak salah. Ya dua-dua nampak. Okay. Jadi memanglah. Tapi tandas tu memang keras sikit. Tandas tu memang keras sikit lah. Orang cakap tandas tu yang keras sikit. Tapi tak tahulah kesahihannya. Tapi nampak gaya ni macam betul. So itulah dia kisah dia yang kedua. Terima kasih singit lah. Kisah ketiga ni bagi aku lah, bagi aku best lah kisah ketiga ni. So tajuk dia adalah Penunggu Gua. So cerita dia macam ni. So masa ni adalah hari raya. So aku pun alami tau benda ni aku alami. So aku dan beberapa pakcik-makcik dan sepupu pun ingat nak pergilah OOTD di gua lah. So di gua cantik. So nak pergilah, masa tu dekat Pahang. So kita pergilah gua. And then tak ingat nama gua tu apa. So and then tengok gambar gua yang lepas tu pergi gua yang pertama. And then gua yang kedua yang kita nak pergi ni, mula-mula pergi gua yang pertama, cantik taruh gambar apa semua. And then gua yang kedua ni dia macam gelap sikit. Tapi alang-alang kita orang kat situ, kita orang nak tengok-tengok lah tempat-tempat kat situ. Tengok-tengok gua saja nak melawat gitu. Masa ni corona bodoh ni tak ada lagi. So memang boleh lah. So kita macam sajalah nak tengok kan, alang-alang kat situ, alang-alang. So kita tengok lah kan gua yang ada kat situ. So terus pergi gua tu. Gua yang kedua ni dia tinggi tau. Dia tinggi macam kat atas. So dia akan ada tangga yang tinggi gila untuk naik kat atas. So dia ada tangga. So kena naik lah untuk tengok gitu. Gua tu gelap lah. So takkanlah tak gambar kat gua yang gelap kan. So just nak tengok-tengok je lah. Mak aku tak nak naik. Okay, mak aku cakap macam nanti berlengas, berpeluh dan sebagainya. So mak aku tak nak naik lah. So macam okay lah, kita orang naik apa semua. Masa tengah naik tu cousin aku, so dia kecil lagi tau. Tak tahu lah umur dia berapa, tapi dia kecil lagi lah. So budak kecil memang kan budak kecil kan hijab terbuka. So budak tu dia macam tunjuk-tunjuk. And then dia tunjuk kat atas gua tu. And dia cakap tu ada orang. Siapa orang kat atas gua tu? Bukan saya. Dia tunjuk macam tu ada orang. And then makcik aku terus ambil terdukun dia macam alihkan perhatian dia macam tengok tu bunga-bunga yang sebagainya macam tu lah. Alihkan perhatian dia, tak nak ada fokus kat benda tu kan nanti benda tu kacau dia kan, dia dah budak kan. So salah. Lepas tu masuk dalam tu. And then masa tu mula-mula okey je. And then dalam beberapa minit kita kat dalam tu, tak adalah kita orang tak lama sangat kat dalam tu kan. Dalam beberapa minit dalam itu, tiba-tiba makcik aku ni, bukan makcik yang dokong budak tu, tidak. Makcik yang lagi seorang, dia macam nak muntah-muntah. Dia bukan muntah keluar tu, tidak. Dia macam macam nak muntah, macam batuk-batuk macam macam tu. Macam nak termuntah tapi tak keluar muntah tu. Macam tu. So lama jugalah dia macam tu kan. Kita orang macam biar je. Kita macam tak ambil indah. Kita macam tengok itu, tengok ini. So macam tu. And then masa tu nak keluar lah. Masa nak keluar, dah turun. Dah sampai kat tangga tu. Belum turun lagi tangga tu, rasanya dah tu. Macam dah sampai nak tangga tu. And then ayah aku dia cekak leher makcik aku ni. Ayah aku ni abang makcik aku ni lah. So dia pegang, dia cekak macam tu. Lepas tu makcik aku terus
Terus menjerit kau, macam marah. And suara dia macam garau ya, sangat macam marah, macam panas marah. Memang macam marah lah macam tu. So masa tu aku kecil jugalah, tak adalah kecil sangat, macam darjah macam tu. So aku macam pandang belakang, lihat dah macam tu, aku tahulah itu rasa kan, tak ada bodoh sangat. So aku macam okey, aku turun ke bawah, macam turun, and then adalah beberapa budak-budak lah, efisien budak-budak turun apa semua, macam terus cakap macam makcik kena macam and then mak aku dengar lah macam kena apa makcik kena. Mak aku terus macam tengok lah daripada tangga tu, sebab kena rasuknya dekat tangga tu. So mak aku lepas tu ayah aku ni memang pandai lah dalam perubatan Islam ni. So ayah aku tahulah apa nak buat, sebab ayah aku memang dah tahu dah, macam dah syak dah yang makcik aku ni memang nak kena rasuk, macam tengok macam nak kena rasuk ni. And then ayah aku terus macam buat apa yang patut, sebab benda tu dia nak masuk melalui tengkuk, makcik aku ni. So nak masuk dari sini, so ayah aku macam tahan supaya dia tak masuk lah, macam tu. Dia macam tahan, tapi aku rasa dia dah masuk sampai kepala kot, sebab jerit macam tu kan, mungkin dah masuk, I don't know. Tapi secepat je, sebab ayah aku kan pandai. Lepas tu ayah aku terus macam soh, and benda tu dah selesai lah. So macam okey lah, dah selesai lah. Lepas tu ada orang kat bawah tu, ada keluarga lain lah kat bawah tu, dia orang macam tengok macam tu kenapa, nak tolong ke, apa semua tu. Lepas tu mak aku cakap tak payah, abang dia ada, abang dia adalah ayah aku lah, abang makcik tu. So macam tak apa abang dia ada. So macam abang dia pandai macam tu. So dia macam okey tak apa. Jadi terus macam bila dah soft tu, dah macam dah hilang tu, and then terus dia orang semua turun, and then keluarga yang kat bawah tu, and then terus cakap ni boleh naik ke, macam dia takut lah dia orang kena kan. So dia cakap boleh naik ke ni, macam tu dia tanyalah kat mak aku, and then mak aku cakap kalau rasa tak kuat tak payah naik. And then dia orang semua patah balik. Dia semua macam takut, dia terus semua patah balik tu. Sebab apa makcik aku ni rasa adalah sebab aunty aku ni dia menuntut tau, dia belajar silat. So maksudnya ada benda lah dengan dia, saka ada benda lah dengan dia kan. So benda yang kat luar tu dia nak berlawan dengan dekat dalam makcik aku ni. Dia nak berlawan lah kan, benda tu nak berlawan pula, tengok siapa hebat lah kan. Saya nak berlawan lah gitu. Sebab sebelum ni makcik aku pernah datang juga kat situ. And then Aunty Faizah aku ni kena, masa tu tak ada ayah aku lah. So Aunty Faizah aku kena, and then tiba-tiba dia bersilat seorang-seorang. Tu kena rasa dia macam berlawan silat lah, seorang-seorang kat situ lah. Macam gila, tiba-tiba bersilat seorang-seorang macam tu lah. Tapi masa yang ada ayah aku ni, ayah aku sempat tahan lah supaya dia tidak berlawan. Inilah buang masa lah nak berlawan lah. Aku terus tahan, and terus tak bagi dia masuk lah. So itu jadilah cerita untuk kali ini. Sekarang pukul berapa? Sekejap, pukul 10, masih awal lagi. So kalau korang nak lagi video yang macam ni, video cerita-cerita hantu macam ni, boleh komen kat bawah lah. Sebab so kalau korang nak lagi, korang komen kat bawah. InsyaAllah aku akan korek juga cerita-cerita ayah aku, cerita-cerita mak aku, cerita-cerita pakcik-makcik aku. InsyaAllah aku akan korek juga cerita-cerita diorang. Aku share kat kawan-kawan korang, okay? Kalau korang suka, korang like. Jangan lupa subscribe juga, tekan notification button supaya ia berbunyi. So itu saja untuk video kali ni. Aku pun nak basuh masa aku ni. So okay, bye. Satisfying. Aduh.